Tidak semua perkara yang kita boleh ataupun mampu simpan dalam ingatan. Akan ada satu fasa kita mungkin terlupa dan mengganggu rutin harian kita. Kenapa agaknya? Adakah ianya kerana dimamah usia ataupun yang dikatakan nyanyuk mahupun demensia? Itu merupakan topik kita pada hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali bersama dengan kami dalam Hello Doktor hujung minggu seperti biasa hari ini 28 Mei 2023. Bagaimana agaknya keadaan anda di rumah? Kita harapkan yang terbaik. Kita tahu yang mana Malaysia menjelang 2030 merupakan negara tua ataupun boleh dikatakan 15% daripada rakyat Malaysia yang akan menjangkau usia warga emas. Jadi ini merupakan topik yang pastinya kita perlu fahami supaya kita orang sekeliling, mereka yang berada bersama-sama dengan warga ini mampu untuk mengurangkan risiko, mampu untuk mengawal keadaan. Pastinya ia akan bermula dengan satu jam padat pengisian. Tapi sebelum tu pastinya kita nak raikan soalan maupun pandangan anda. Kalau kita tengok sebenarnya dah ramai yang tinjau di Facebook kami Hello Doktor TV3 untuk kongsikan soalan maupun sebenarnya banyak perkongsian-perkongsian, tapi kita mahukan lagi daripada anda yang belum ikuti kami di Facebook Hello Doktor TV3. Cepat-cepat ikuti di ruangan komen, ada tempat yang mungkin anda boleh luahkan sama ada pengalaman ataupun persoalan yang bakal dijawab oleh yang lebih mengetahui tentang keadaan ini. Kita akan jemput seorang doktor daripada Hospital Selayang khas untuk anda bagi perkongsian kita hari ini. Tapi sebelum tu, elok kalau kita kongsikan sedikit visual ataupun drama hilang ingatan untuk fahaman kita bersama. Permulaan bagi topik kita pada hari ini, jom sama-sama kita saksikan. Macam dah lama tak jumpa Mama. Memang dah lama sangat pun tak jumpa Mama kan? Ya ke? Bila Laila last balik rumah? Laila tak ingat ke bila Laila last balik? Tak. Banyak benda Laila tak ingat. Ya Allah. Alhamdulillah. Siapa ni bang? It's okay sayang. Zira, sorry. Syaitan Yana ni dia terjejas sikit kesan daripada kesederaan dia hari tu. Sejak aksiden hari tu, Aira tak boleh nak ingat apa-apa pun. Lepas tu bila Aira tengok Sofia, Aira rasa sedih sangat. Dia ambil kesempatan atas sifat naif saya. Tak ada beza je lah dengan orang yang menipu. Sekarang ni dia dah tipu saya. Jadi sebenarnya kita nak gambarkan kepada anda apa sebenarnya yang boleh terjadi kepada mereka yang hilang ingatan ataupun lupa dalam waktu-waktu tertentu. Lebih-lebih lagi mungkin akan menyebabkan kemalangan, kecederaan maupun diambil kesempatan disebabkan keadaannya sebegitu. Jadi hari ini topik kita lebih kepada mengetahui penyakit ataupun kondisi maupun keadaan yang dialami oleh sesetengah daripada mereka yang berisiko, iaitu demensia ataupun usia. Adakah ianya yang menyebabkan kita pelupa? Kita bersama dengan Datuk Dr. Tunku Muzaffar Shah, Ketua Unit Geriatrik Hospital Selayang. Assalamualaikum Datuk Doktor. Okey, terima kasih Datuk Doktor. Looking good over there. Tu kita punya ni. Sementara itu, terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami. Saya kira kali pertama kita bersua. Betul. Untuk topik ini, saya pernah baca artikel Datuk Doktor juga berkaitan dengan Alzheimer ataupun demensia ni. Tapi permulaannya untuk kecangkatan kita bersama, bagaimana dengan kondisi kesedaran kita, rakyat Malaysia tentang perkara ini sebenarnya, Doktor? Saya rasa ini tetap meningkat di Malaysia. Betul kamu sebutkan tadi, Malaysia mengalami penuaan. Ya, hujung tahun 2021 kita dah mencapai 7%. Rakyat kita mencecah umur 65 ke atas. Kalau tengok peratusan itu, maknanya kita lebih kurang ada 200,000 orang, ya. Dan benda ini tetap meningkat. Sama ada rakyat kita mengetahui orang kita dia pandai adapt, ya. Kalau ada keluarga yang menyayangi dia, menjaga, kadang-kadang benda itu tak sampai ke kita di hospital, ya. Dia biasa akan muncul kalau dia terlibat ada masalah-masalah lain seperti tingkah laku yang agresif yang berkaitan dengan masalah demensia. Tapi bagi mereka yang lebih mengetahui, yang lebih berpendidikan tinggi, kalau dia ingat-ingat lupa atau keluarga tengok dia ada tunjuk tanda-tanda lupa, tanya soalan banyak kali, sesak kat sini, dia akan minta jumpa. Tapi memang saya galakkan, kalau ada ternampak gejala-gejala sebegitu, tu jumpa doktor, minta rujuk.
Sebab kadang-kadang kita agak confused dan keliru apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan seseorang itu selalu pelupa ataupun amnesia contohnya beberapa jam sahaja, demensia ataupun keadaan-keadaan yang boleh menyebabkan hilangnya ingatan terhadap satu fasa sahaja. Jadi mungkin perbezaan itu nak dikongsikan sebagai permulaan fahaman topik kita pada hari ini, Doktor. Kita sebagai manusia semua akan mengalami masa-masa tertentu kita akan melupa, ya. Terutama kalau kita stres atau kita tak cukup tidur atau banyak sangat benda fikir, boleh jadi. Siapa-siapa boleh mengalaminya. Tapi yang pentingnya ia tidak berterusan. Banyaknya bergantung kalau kita tak memberi perhatian kepada satu perkara, memang kita tak ingatlah, ya. Tapi demensia ini dia jauh lebih serius, ya. Dia sesuatu yang apabila dia muncul, dia tak boleh disembuh malangnya, ya. Dia akan tetap progresif dan walaupun dia tetap kerap bermula dengan ingatan atau ingat-ingat lupa, dia akan melibatkan bahagian-bahagian otak yang lain yang akan menyebabkan kesukaran kita nak mengendalikan diri dalam masyarakat, rumah tangga, dan akhirnya nak jaga diri sendiri pun mungkin kita tak mampu. Ya, tragik betul. Dia is progresif dan tak boleh sembuh. Ya, dan bila kita tengok efek ataupun kesan dia terhadap kehidupan seharian seseorang individu itu, mungkin tidak boleh lagi mampu menguruskan kehidupan seharian mereka. Adakah jenis-jenis tertentu ganggu emosi sahaja ataupun ganggu perilaku sehinggakan keadaan-keadaan yang selalunya dilakukan sebelum ini tidak boleh lagi dilakukan kalau kita cerita tentang masalah kesihatan ni, Dato'? Kalau kita tengok demensia ni dia seperti dia merangkumi beberapa jenis demensia yang terutama, ya, dan mungkin mungkin ramai telah mendengar perkataan Alzheimer's disease, ya. Itu di negara-negara maju merupakan jenis demensia yang terbanyak, ya. Mungkin sampai 80-90% demensia adalah Alzheimer's, dan Alzheimer's ini akan gejala utamanya dia short term memory dia kurang, ya. Dia tak boleh ingat benda. Kalau ditanya dia akan berulang-ulang kali akan sebut benda sama. Cerita benda sama berulang-ulang kali. Dah makan dah lupa, ya. Itu yang short term memory. Dan demensia begitu dia biasa datang umur yang lanjut 70-80, ya. Tapi ada lagi satu jenis demensia yang kita namakan vascular dementia. Jadi vascular dementia ni lebih kepada apa-apa keadaan kesihatan atau gaya hidup yang akan merosakkan saluran darah kami, ya. Dan bagi saya, ikut pengalaman saya di Malaysia ini, saya rasa banyak kes demensia kita hadapi sekarang dan akan hadapi di masa depan adalah vascular dementia. Kenapa? Sebab kita banyak kencing manis. Kita banyak darah tinggi. Kita banyak masalah kolesterol. Orang lelaki kita hebat isap okok, ya. Dan bagi saya kita akan menghadapi masalah yang besar dalam masa terdekat, ya. Pada masa ini pun kita dah kerap tengok pesakit kita baru umur 40 tahun dah rosak buah pinggang. Itu kenapa? Sebab saluran darah dah tak elok, ya. Jadi kalau saluran darah kita kat jantung tak elok atau kat buah pinggang tak elok, confirm saluran darah kita kepada otak pun tak elok, ya. Jadi balik pada soalan kamu tadi, jadi Alzheimer's ini dia gejala utama dia adalah short term memory loss. Ini yang akan tanya benda berulang. Kalau kita tengok vascular dementia, dia lebih lain sikit, dia subtle. Dia akan menghadapi masalah lambat nak memikir, lambat nak menyelesaikan masalah. Mungkin dulu boleh buat senang, sekarang lambat, ya. Kalau saya boleh bagi satu contoh yang klasik saya pernah jumpa kat Auto Sayang. Ada penjawat awam ni, dia dah pension, dia banyak luangkan masa kat surau, dia menjadi bendahari di surau. Tu bila dia jumpa saya, dia dalam memang textbook description. Dia datang, dia kata, wife dia lah, bagi cerita, kata, doktor sekarang, suami saya pergi surau, tak mana dia tiap minggu dia balik makin lambat. Bila dia balik lambat, dia stres. Kenapa? Sebab dia merasai susah dia nak buat kira-kira tu, ya. Jadi vascular dementia lebih kepada tu, kepada kebolehan kita, kecekapan kita berfungsi dan bekerja. So ada sedikit berlainan. Dan biasanya bagi yang berpengalaman, daripada simptom yang pertama tu kita boleh dapat
gambaran apakah punca demensia dia. Maknanya diagnosis itu mungkin perlukan perhatian yang lebih dari sudut simptomnya. Mesti. Simptomnya. Okey, kita nak kongsikan juga Afizi Aziz, rakan kita dari Facebook, ada bertanya, "Hello doktor, saya nak tanya, saya bekas pesakit COVID-19 stage 5 pada 2021, ditidurkan selama 12 hari. Ada kesan ke jadi pelupa disebabkan ditidurkan selama 12 hari ini? Atau efek dari COVID itu sendiri boleh jadi pelupa?" Okey, Afizi Aziz, anda kena teruskan bersama dengan kami sebab kita nak rehat seketika. Doktor akan jawab selepas ini. Seketika nanti. Hello doktor. Masih lagi bersama dengan kami dalam Hello Doktor, dan pastinya di awal tadi kita dah kongsikan kalau pelupa tu adakah isu usia ataupun sebenarnya kondisi demensia, masalah ingatan yang kita sedang bahaskan bersama dengan Datuk Dr. Tunku Muzaffar Shah. Kalau di awal tadi anda terlepas, sebenarnya kita sedang berhenti di perkongsian daripada rakan kita di Facebook. Jom kita kembali di Facebook untuk saksikan. Afizi Aziz katanya, "Hello Doktor, saya nak tanya, saya bekas pesakit COVID-19 stage 5 pada 2021, ditidurkan selama 12 hari. Ada kesan ke jadi pelupa disebabkan ditidurkan 12 hari ataupun efek daripada COVID itu sendiri?" Saya kira Afizi Aziz ni mengalami satu kondisi di mana perubahan daya ingatan dia selepas 2021. Ini dah 2023. Jadi bagaimana komen daripada doktor sendiri melihat kepada luahan hati, saya kira daripada Encik Afizi Aziz kita? Itu soalan yang mencabar, soalan yang bagus ya. Tapi saya sebagai pakar geriatrik atau pakar warga emas, kita lihat isu itu daripada segi yang berlainan ya. Tapi betul memang terdapat banyak maklumat apabila seseorang itu menerima ubat bius, ditidurkan contohnya untuk menjalani pembedahan ya, kerap. Tapi maklumat kita ada biasanya melibatkan warga emas, orang tua ya. Jadi mungkin sampai 60-70% orang warga emas, kalau walaupun sebelum itu sihat, tak ada masalah kognitif langsung, pelupa, lepas pembedahan memang sehingga 60-70% akan mengalami masalah lupa dan kurang sikit kecekapan mental dia. Tetapi alhamdulillah dalam kes-kes itu dalam masa setahun dia akan pulih sepenuhnya ya. Tapi saya tak tahu sama ada Afizi mengalami lupa-lupa atau hanya dia risau tentang masa depan dia. Dari segi COVID pula kita masih belum cukup data atau maklumat untuk memberitahu perkara begini, tapi risiko itu tetap adalah ya. Sebab COVID itu memang menyebabkan banyak isu-isu yang melibatkan darah beku. Dan kalau darah beku, dia boleh menyumbat saluran-saluran darah kita dalam otak dan seluruh badan ya. Itu yang kita kata long COVID. Kita akan tengok dalam masa akan datang. Okey, Encik Afizi Aziz, itu sedikit penjelasannya. Pastinya informasi yang lebih lah untuk mungkin dapatkan perhatian lebih daripada Datuk Doktor sendiri berkaitan dengan isu ini. Dan kalau kita katakan tentang Alzheimer, short term memory dan sebagainya, bagaimana kondisi-kondisi ini perlu dilayani sebenarnya untuk fasa melibatkan tanda? Kadang-kadang ada setengah individu tu dia dah daripada lahir lah, contohnya daripada awal dia sentiasa membesar dengan careless ataupun mungkin susah untuk memberi fokus terhadap sesuatu perkara, jadi menyebabkan dia sukar untuk mengingat sesuatu rutin itu. Rutin dia sentiasa perlu diingatkan oleh orang lain. Tapi macam mana kita nak membezakan dengan fasa yang dikatakan sebagai demensia ini? Jadi macam kita sebut tadi, apabila kita menua atau sebelum kita menua pun, macam diri saya, diri kamu, kita pun akan mengalami masa-masa tertentu kita lupa. Lupa appointment, lupa nombor telefon, lupa nak buat tu, lupa nak ambil barang. Tak lupa ambil anak, tak lupa ambil isteri. Contohnya, tapi kalau kita dah sampai umur yang lanjut, isu Alzheimer's ni atau dementia, dia adalah satu yang apabila dia muncul, dia tetap akan berjalan, dia akan berterusan, dia tak akan ulang-ulang, dia akan progresif ya. Dan sampai tahap kita tak boleh menguruskan diri. Kalau kata macam yang kamu sebutkan tadi, betul lah, kalau kita tak menumpukan perhatian kepada sesuatu, confirm kita tak akan ingat ya. Kalau kita nampak kereta lalu depan kita, tengok warna apa, kalau kita tak fokus, kita tak tahu warna apa. Benda itu melibatkan perhatian. Macam sebut, kalau orang tu daripada kecil dah memang terabur macam tu, samakah itu menunjukkan dia berisiko? Saya rasa ada ya, sebab salah satu faktor yang kita terima yang boleh melindungi daripada masalah Alzheimer adalah pendidikan. Banyak membaca, banyak bersosial,
banyak bercampur gaul, ya. Itu semua membina dinding sedikit, melindungi daripada Alzheimer ini. Okey, kita nak kongsikan juga, ini laporan khas Dato' Doktor berkaitan dengan seorang namanya Encik Zul, dan sedikit perkongsian ini sebenarnya sudah viral di satu aplikasi media sosial yang mana anda pun dah tahu kisahnya. Jadi kita sebenarnya nak bawakan sedikit sebab wartawan kami sempat ke sana untuk menyantuni mereka berdua, mengetahui apa yang mungkin lagi informasi yang berkaitan dengan kondisi ini selepas ada kondisi lain dah yang berlaku terhadap Encik Zul. Jadi jom sama-sama kita saksikan perkabaran ini. Saya nak tanya, adik mana? Adik mana? Tadi awak tanya pasal apa? Adik. Adik? Adik mana? Adik dah tak ada. Adik dah 4 tahun tinggalkan kita. Dia sakit. Tapi dia dah pergi ke tempat yang lebih baik, abang. Pernah tular di TikTok, video menyayat hati seorang bapa mencari anaknya yang telah meninggal dunia 4 tahun lalu. Tim Hello Doktor berkesempatan ke Cameron Highland bagi mendekati keluarga ini. Berusia 47 tahun, Zulhayani Yusof atau lebih mesra dikenali sebagai Encik Zul dikatakan hilang ingatan sejak Mei tahun lalu. Encik Zul dulu dia seorang yang sangat ceria lah. Lepas tu dia very aktif. Dia tukang kebun. So dia memang hobi dia tanam bunga apa benda semua. Menurut isterinya, kisah Encik Zul bermula semasa dia mengalami komplikasi selepas pembedahan membuang hempedu. Rentetan komplikasi berkenaan, Encik Zul terpaksa menjalani beberapa lagi pembedahan. Sehinggalah selesai pembedahan terakhir, jantungnya berhenti secara tiba-tiba menyebabkan dia diberikan bantuan kecemasan atau CPR selama 3 minit. Sepanjang 24 hari yang masa Cik Zul ditidurkan tu, memang doktor memang dah bagi tahulah. Hari-hari doktor dah bagi tahu yang masa dia sedar nanti dia tak macam yang sebelum ni. So maknanya kita dah bagi tahu anak-anak, dah bagi tahu close relative yang what will happen bila ayah dia bangun nanti. So kita dah almost ready physical and mental lah. Lepas dia sedar, dia terus tanya anak dia lah. Masa tu mak mertua dia, bapa mertua dia ada. So yang tu dia recognize. Bila dia nampak je muka dia orang, dia nangis. Tapi macam saya, ambil masa dalam 4 bulan jugalah. So kalau dia sedar je, dia bangun je, dia cakap, kenapa you ada kat sini? Hari-hari pun ada kat sini. Kejap lagi kan isteri saya nak datang. Cakap, habis ni saya siapa? Saya tak tahu, kawan lah dia kata macam tu. Sebelah tu siapa? Sebelah awak. Oh, saya siapa nama? Zainab Zainul. Oh, betul lah. Doktor kata ada 3 area yang affected, which is emotion, judgement and speech. So dia macam reset tu kosong balik. Kita kena ajar daripada A to Z lah. Cara emosi positif. Tengok dia dah pandai baca. Dia punya emosi tu memang susah diramal lah. Kita kena layan dia, kita level down all the communication. Betul-betul macam layan baby lah. Perubahan dia memang semakin baik. Saya rasa dalam 70% kot. Tapi rasanya macam insyaAllah kot, tak lama lagi. Walaupun doktor cakap dia tak akan dapat 100% macam sebelum ni, tapi apa yang ada sekarang ni pun kita rasa macam dah almost normal lah. Okey, saya pasti anda juga tahu tentang kisah Encik Zul ni. Kita sebenarnya daripada perkongsian itu, ada beberapa soalan yang kita mungkin nak tanya klarifikasinya daripada Dato' Doktor sendiri. Yang pertamanya, kita bila melihat keadaan itu, ada setengah orang yang diingat, ada setengah orang yang tidak. Jadi apa sebenarnya yang dialami oleh si pesakit tersebut, individu tersebut? Bagaimana ada seorang yang dia mungkin boleh recognize, orang lain tidak? Kondisinya bagaimana? Okey, daripada dalam cerita Cik Zul ni memang agak malang untuk dia, tapi benda ini berkaitan dengan bius, ya, dan pembedahan, dan juga dia mengalami cardiac arrest, ya, yang jantung dia tak berdegup, ya. Dan otak kita lah organ yang paling sensitif dan peka kepada kekurangan oksigen. Ya. Kalau jantung kita tak berjalan,
pam tak berjalan, tak sampailah darah. Dia confirm dia ada kesan-kesan brain damage daripada orang katakan tak cukup oksigen atau oxygen starvation. Dan juga tengok kembali kepada apa saya sebut tadi, memang kerap lepas menerima bius akan boleh jadi penurunan kebolehan kognitif kita. Ya. Dan dari segi Cik Zul, saya tak tahu masa dia melalui CPR tu betapa kesannya CPR tu. Itu yang kita tak nak, cardiac arrest ya. Sebab tiap-tiap kali kalau kita buat CPR tu, macam mana bagus pelatih tu atau orang kecemasan nak buat CPR tu, dia punya pam mungkin sampai 15%, 20% apa yang Allah Ta'ala dah berikan. Jadi dari segi apa Encik Zul alami, dia susah buat masa ni dalam tengok setakat itu nak tahu sama ada adakah ini demensia. Ya, demensia macam saya sebut tadi adalah satu yang akan progresif. Macam dengar cerita Encik Zul alhamdulillah tengah pulih sedikit. Tapi yang penting untuk Encik Zul yang patut dipertimbangkan adalah tadi saya ingat ada kematian anak dia ke? Ya. Kita nak tahu sama adakah elemen-elemen kemurungan yang memang peranan dalam keadaan dia ya, sebab situation tu kan kemurungan itu memang satu yang boleh menyebabkan apa yang kita panggil pseudo dementia. Dia nampak macam dementia ya, dan biasa kita tengok akan berlaku selepas kematian lah. Orang yang tersayang lupa, tak function, nak mandi tak nak, semua ni tu dalam keadaan itu kadang-kadang perlu menerima penilaian yang sepenuhnya dan sewajarnya. Dan kalau ada unsur-unsur kemurungan, sebelum kita nak label dia ada demensia, kita rawat kemurungan tu dahulu. Maknanya cara yang dengan menunjukkan gambar untuk ingatkan balik apa yang berlaku dalam diri dia tu, adakah kita nak tahu bagaimana ianya terbeban ke? Sebab mereka sukar untuk berkongsi emosi mereka. Macam mana kita nak tahu it's too much, ianya berlebihan bagi mereka, ataupun sekadar okey, kita cuma mengingatkan saja ini siapa. Macam mana kita nak tahu progres kita lah sebagai keluarga membantu? Ada unsur-unsur kita kata cognitive stimulation ya, atau cognitive stimulation therapy. Dan untuk Encik Zul, kalau dia lupa, kalau tak camuang, kita boleh melatih ya. Dan kalau dia tak ada yang apa kita sebut dementia, insya-Allah dia akan dapat belajar perkara baru dan ingat benda baru ya. So benda-benda tu setakat janji kita buat perkara tu dia tak stres atau tak marah, kita teruskan dah. Tapi kalau dia marah tu sampai nak menengking, naik suara, tak nak bercakap tu, dan mungkin kita pertimbangkan patutkah kita teruskan macam tu ya. Tapi apa yang boleh membantu, kerana ada sokongan ahli keluarga, benda tu patut buat. Okey. Ada beberapa yang dikaitkan dengan punca keadaan ini. Apa yang mungkin perlu kita fahami punca yang begitu lazim selalunya dikaitkan, terutama sekali bagi pesakit-pesakit atau doktor yang mungkin berkongsi keadaan-keadaan sebelum itu menjadikan dia ada demensia ataupun kondisi-kondisi yang sama dalam masalah ingatan ini? Maksud kamu macam jenis risk factor dia ke? Okey. Jadi kalau kita tengok yang paling banyak terkaji adalah Alzheimer's disease. Dan risiko utama nak kena Alzheimer's disease adalah usia. Ya. Wanita lebih cenderung kena, tapi itu disebabkan orang perempuan atau wanita hidup lebih lama. Di Malaysia, orang lelaki secara purata capai umur 73 tahun, wanita 5 tahun, 78 ya. Jadi usia wanita ada segelintir Alzheimer's disease melibatkan bahan genetik yang itu lebih serius. Dia akan kena demensia mungkin dalam umur 20-an, 30-an, 40-an. Ya. Dan yang paling penting bagi saya di Malaysia ini adalah apa-apa yang menyebabkan stroke. Kalau kena stroke tu melibatkan bahagian otak yang tertentu, boleh menyebabkan kita ingat lupa, tapi sama ada dia akan menjadi demensia, memerlukan masa. Jadi yang penting risiko yang menyebabkan stroke adalah penyakit-penyakit kronik, yang penyakit tak berjangkit seperti merokok, kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Okey. Banyak lagi sebenarnya yang kita nak fahami tentang pelupa ini, sama ada ianya usia ataupun demensia. Kalau tadi di awal banyak dikongsikan, tapi jangan ke mana-mana kerana kita masih lagi akan bersama dengan Dato' Doktor untuk perkongsian yang seterusnya hanya di Hello Doktor.
Okey, masih lagi bersama dengan kami dalam Hello Doktor, topik yang pastinya sangat berguna untuk anda. Ini bukan topik untuk orang tua sahaja ataupun warga emas. Sebenarnya kita lah individu yang akan menjaga warga emas tersebut. Sebab itu kita perlu fahami apa tindakan yang sewajarnya untuk kita memahami kondisi yang berlaku. Ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Ada setengah orang tu dia hanyalah lupa mungkin dalam jangka masa pendek dan kemudian dia pulih mengingat seperti normal, dan ada yang jangka panjang. Apa yang dikatakan dengan perbezaan tersebut, Dr. Doktor? Okey, kalau kita tengok rujuk balik pada penyakit Alzheimer's disease, dia melibatkan short term memory. Ya, benda-benda baru dia susah nak ingat, susah nak proses, susah nak belajar perkara baru. Ya, kalau dari segi Alzheimer's disease, benda tu akan berterusan. Tiap-tiap tahun akan tengok dia akan bertambah teruk dan ya, mungkin 2-3 tahun pertama ahli keluarga akan nak pecah kepala dia ulang tanya benda sama ya. Contoh kamu pusing jumpa sekarang bagi salam, apa khabar ni, siapa ni, pusing balik ni siapa ni, dia akan buat macam tu berterusan ya. Dan tak tentu itu demensia yang kita sebutkan tadi, yang mungkin lupa sekejap dan pulih. Itu melibatkan situasi lah ya. Kalau dia stres, tak cukup tidur, banyak sangat kerja, jadi itu short term tak berterusan, jangan risau. Dan yang pelik ni, atau salah satu yang saya dapat perhatikan, biasanya orang yang mengalami Alzheimer's ni dia tak komplain. Dia tak report. Orang lain yang report. Dia tak perasan. Dia tak perasan. Dia macam tak perasan, tak ada insight, not aware. Ya. Tapi orang biasa yang komplain, dia tu memang stres. Dia mungkin ada isu-isu depression atau kemurungan, dia akan perasan, dia akan takut. Ya, terutama sekali orang yang rapat dengan kita kan. Selalunya rutin kita dia tahu, tapi mungkin ada rutin yang berbeza. Itu yang akan menjadikan dia perasan. Kita masih lagi akan bersama dengan rakan kita di Facebook. Kali ini dari Zali MY. Hello doktor, saya Razali Lani dari Johor Bahru, umur 66 tahun. Saya masih ingat perkara lama berlaku. Cuma ada masa yang semasa mudah lupa, seperti letak barang salah tempat. Rasa macam hari ini atau masa lain, masa nak ingat semula. Adakah ianya biasa? Adakah ini biasa? Terima kasih. Okey, saya kira mungkin salah letak barang, waktu-waktu yang tertentu rasa macam deja vu ataupun pernah buat ke, bila saya buat ke. Keadaan ini bukannya Encik Zali je, saya kira ramai juga yang mengalami ya. Komen doktor sendiri. Tengok soalan Encik Razali ni kena tanya samakah dia yang type message ni ya. Sebab biasanya macam kita sebut tadi, kalau kita mengalami ingat lupa seperti Alzheimer's atau vascular dementia, kita tak sedar. Kita tak akan tanya macam tu ya. Tapi soalan tu bagus sebab memang betul kita punya Allah Taala dah buat kita punya memorinya dia rumit. Kita ada beberapa peringkat dia. Satu instant memory, nampak kereta warna apa ya. And then short term memory, cuba ingat siapa bawa kereta tu atau nombor plate kereta. Dengan bila kita dapat tidur, kita belajar balik maklumat tu berkali-kali ya, benda tu akan masuk long term memory. Dan long term memory tu kalau kebolehan kita bertutur dan bercakap tu berterusan, biasanya long term memory tu akan bertahan sampai akhir hayat. Okey. Ala-ala kita bercakap tentang perkara ini, ada setengah yang mengatakan kalau kita selalu menghafal, okeylah kalau Islam hafazannya, ataupun suka baca buku, ataupun suka melakukan aktiviti-aktiviti games daya ingatan, melihat satu gambar dan anda boleh recognize balik gambar tu berapa posisinya di mana, berapa jumlahnya, warna apa. Adakah itu akan membantu doktor untuk kita sekali lagi meletakkan satu wall daripada terlalu awal berisiko mendapat demensia? InsyaAllah. Ya, lagi banyak kita menggunakan kebolehan akal kita dan pemikiran, dia akan melindungi. Macam salah satu faktor yang melindungi adalah pendidikan, atau kita banyak membaca, atau kita aktif bergaul dan belajar benda baru. Ya, teruskan ya. Mungkin sekarang ada banyak macam smartphone boleh main macam-macam game, mungkin benda tu akan melindungi, tapi kita perlu sedikit lagi masa lah nak tengok ya. Ya, ada faktor-faktor lain juga kan yang akan menyumbang dan kita perlu fahami. Okey, kita juga nak bertanya berkaitan dengan bagaimana kita sebagai individu dapat kesan. Tapi macam tadi doktor ada katakan juga kan, selalunya mereka yang ada demensia ni mereka tak dapat perasan perubahan yang berlaku. Simptom awal, tanda awal yang mungkin kita perlu berjaga-jaga, Doktor. Okey. Jadi macam dementia, Alzheimer's kita tahu ya, dia ingat-ingat lupa. Dia susah nak terima maklumat baru, dia akan tanya balik berkali-kali, berulang-ulang, tak tahu letak barang kat mana. Ya? Yang macam saya sebut tadi, yang macam vascular dementia tu, salah satu cara kita selalu sebut lupa, tapi
kita boleh juga tengok lebih awal lagi, ada dah masalah je nak masak contohnya. Benda yang dia boleh buat dahulu yang kompleks, rumit, dia tak dapat melaksanakan lagi. Contoh, bawa kereta, masak, lupa salah satu benda nampak mungkin tak tutup api, itu lupalah. Tapi mungkin tengok keluarga komen, dah tak sedap macam dulu, tak garam banyak ke, gula ke. Mungkin dia tak dapat mengendalikan kewangan dia lagi. Tak kerti nak pergi bank. Mungkin kamu tengok dia kalau bawa kereta pun dah takut sebab rumit je bawa kereta tu. Banyak proses je nak tengok ni, kena proses tengok traffic light, nak gear ke, tak payahlah. Lampu, radio, phone. Orang Malaysia memang pakai phone banyak. Bahaya ya, jangan buat. Jadi kita, kalau kita betul-betul perhatikan, saya rasa kita dapat mengesam ni lebih awal sebelum dia nampak lupa. Kalau benda-benda yang rumit, yang benda boleh buat dahulu tapi sekarang tak boleh buat, itu tanda yang adakah kalau juga kita dapat kesan lebih awal, peratusan untuk membantu individu itu kembali dekat ingatan yang lebih normal adalah tinggi ataupun bagaimana? Itu sedih sikit nak sebut sebab kita tak ada rawatan yang boleh menyembuh ya, dan kepercayaan perubatan sekarang dengan maklumat kita ada dari segi akademiknya, apabila gejala-gejala Alzheimer's disease atau dementia itu dah muncul, dah terlewat, benda tu memang akan progresif sampai akhir hayat ya. Dan kita percaya proses tu dah bermula mungkin 20-30 tahun terdahulu ya. Macam kamu kata tadi, adakah cara kita nak tengok diri sendiri, macam mana kena pasti kalau orang tersayang ada dementia, tapi benda ni elok tahu bagi orang macam saya, orang macam Anim ya, kan? Tak, kita nak bersedia sebab better to prevent ya. Tak ada rawatan, elok kita lindungi dan buat apa yang patut buat. Amalkan cara hidup, gaya hidup yang bagus untuk tak sampai tahap macam tu. Ya, betul-betul. Kita perlu betulkan mindset kita lah sekarang, kan? Memahami keadaan ataupun kondisi ini. Okey, kita nak kongsikan bersama dengan anda satu lagi laporan khas. Ini berkaitan dengan terapi Alzheimer yang juga wartawan kami Bella sempat ke hospital rehabilitasi di Ceras untuk menyantuni dan juga memberikan sedikit perkembangan di sana. Jom sama-sama kita saksikan apakah itu yang dikatakan tentang terapi Alzheimer. Secara amnya, kita bagikan rawatan ni kepada pharmacological dengan memberi ubat-ubatan dan juga non-pharmacological, tak memberi ubat-ubatan. Okay? Dan antara dua ni, mana yang lebih utama? Dia sangat individualized, sangat bergantung kepada individu. Tak semua pesakit sesuai makan ubat. Dan ada satu terapi kita panggil sebagai Cognitive Stimulation Therapy, CST, di mana dia dilakukan secara bersiri. Ada 14 session, kita buat dalam masa 7 minggu. So 1 minggu 2 kali. Minimum pesakit adalah seramai 4 orang, dan mereka yang akan mendapat keberkesanan daripada program ini adalah mereka yang dalam tahap ringan ke sederhana. Kajian menunjukkan bila pesakit-pesakit daripada tahap ringan ke sederhana, bila mereka menjalani program ni, mereka lebih seronok. Dan keberkesanan dapat dilihat daripada segi memori dan kebolehan mereka berfikir. Setiap session mereka akan menjalankan tema-tema tertentu. So contohnya mereka akan discuss pasal muzik, kita akan discuss pasal politician, sejarawan. Apa yang kita pelajari daripada bila kita buat CST ni adalah kita tahu yang apabila kita melakukan stimulasi yang sesuai kepada otak kita, okey, dia dapat membantu seseorang itu untuk kekal functional dan dapat maintain mereka dalam kualiti hidup yang baik. Yang penting kalau kita dah nampak ibu ayah kita ada masalah ingatan, kita dah risau, dah hati kita ni dah macam tak betul ni, jumpa doktor.
Okey, itu dia terapi Alzheimer. Macam tadi doktor katakan untuk membantu mereka kekal berfungsi ataupun fungsional dengan kehidupan ataupun rutin harian mereka. Itu objektifnya lah, membantu beberapa aktiviti. Apa lagi Doktor, aktiviti-aktiviti lain yang mungkin boleh kita terapkan untuk membantu golongan ini dan rawatan yang boleh dipilih bagi mereka? Apa yang kita tontonkan tadi adalah cognitive stimulation therapy. Memang ada bukti dari segi kajian yang dia berkesan. Ya. Cuma masalah kita kat Malaysia tak cukup orang nak buat. Ya, kita tak cukup terapi. Bagi mereka yang tak dapat nak mendapatkan khidmatan seperti ini, saya cadangkan bagi ahli keluarga, galakkan dia. Galakkan dia membaca, galakkan dia buat sudoku contohnya, galakkan dia bercakap dan bawa dia keluar. Sebab takut nanti dia akan sampai satu tahap memang akan sampai tahap, saya rasa rata-rata semua orang yang mengalami demensia lepas 5-6 tahun akan mengalami satu yang kita kenali sebagai apathy, ya, atau sikap seolah-olah tak peduli. Dia lain, dia kemurungan, dia cuma tak ada terfikir apa, tak berminat, tak bercakap, dia akan duduk macam tu je, ya, tapi seolah-olah tak ada apa-apa yang dapat mengambil perhatian dia. Kita panggil apathy. Letak depan TV pun TV tengok dia tak tengok TV, ya. Jadi dipercayai kalau sebelum dia sampai tahap itu, kita selalu bawa dia berbincang, walaupun mungkin dia tak dapat cakap, tak dapat faham sepenuhnya, kita galakkan. Kita galakkan, harap dengan dia, kalau dia aktif dari segi itu, berbincang, membaca, tengok benda baru, belajar benda baru, bergaul dengan orang ramai, benda itu dapat melambatkan sedikit. Tapi benda ni lebih penting kita buat sebelum kita sakit. Ya, okey. Ada satu lagi sedikit perbincangan nak fokuskan tentang rawatan dan nasihat daripada doktor. Seketika nanti kita nak rehat. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Hanya di Hello Doktor. Semua jenis kecederaan kepala perlu diperiksa oleh doktor. Untuk kecederaan kepala yang serius, lebih baik anda dapatkan bantuan ambulans untuk bawa mangsa ke hospital. Tanda-tanda kecederaan kepala yang serius ialah mangsa tidak sedarkan diri, mangsa sedar tetapi keliru ataupun mangsa hilang ingatan, mangsa mengalami pendarahan ataupun keluar cecair lutsina daripada hidung ataupun telinga, dan juga mangsa tidak dapat gerakkan kaki ataupun tangan, atau dengan kata lain lumpuh. Dalam keadaan sebegini, baringkan mangsa pada permukaan yang rata. Hadkan pergerakan mangsa, terutamanya pergerakan leher, kerana mangsa boleh juga mengalami kecederaan pada tulang leher. Balut bahagian luka yang berdarah. Jika ada pendarahan daripada hidung ataupun telinga, jangan sumbat. Anda boleh lapik dengan gauze yang bersih dan sentiasa pantau dan tengok mangsa. Jika tiba-tiba tidak sedarkan diri ataupun tiada nadi, anda perlu memulakan CPR dengan segera. Untuk mangsa yang mengalami kecederaan kepala yang ringan, jika hanya bengkak dan tiada luka yang berdarah, anda boleh menggunakan ice pack untuk tuam sedikit dan kurangkan sakit. Jika ada luka yang berdarah, cuci dahulu luka tersebut dan kemudian balut dengan gauze dan juga bandage. Jika mangsa mengalami apa-apa tanda kecederaan kepala kemudiannya ataupun mangsa menjadi lebih teruk daripada sebelum, bawalah mangsa dengan segera ke hospital untuk diperiksa oleh doktor. Okey, terima kasih Dr. Mala. Doktor in the house berkongsi tips keselamatan ataupun mungkin sedikit demonstrasi kecemasan jika berlakunya kondisi-kondisi terhentak kepala, terjatuh. Sesuai dengan topik kita pada hari ini, itu yang kita khawatiri akan berlaku. Apabila mereka melalui fasa tersebut, mungkin kebarangkalian untuk berada pada situasi kemalangan, kecederaan tanpa sedar dan sebagainya. Kalau kita individu yang berada di situ, kitalah yang kena membantu. Antara tips yang kita kongsikan harap bermanfaat untuk anda semua. Kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan topik demensia, usia ataupun dikatakan dengan masalah ingatan pelupa ini. Rawatan yang terbaik yang boleh diklasifikasikan sebagai rawatan yang adakah berbeza dari sudut diagnosisnya? Kita malangnya tidak memerlukan banyak ubat untuk merawat, ya. Banyak kajian yang sedang dilakukan, telah dilakukan dan banyak juga yang tak berjaya. Buat masa ini kita dari segi rawatan untuk demensia hanya ada 2-3 je
ubat ya, dan benda itu tak menyembuh. Dia boleh mungkin meningkatkan sedikit neurotransmitter kita dalam otak, dan kita mungkin boleh menahan sedikit tahan lama sikit ya, macam saya sebutkan tadi. Kalau boleh saya tunjukkan, demensia ini tetap akan berterusan ya. Tapi kalau kita dapat ubat dia, dan malangnya ubatnya tak berkesan untuk semua orang juga ya. Kalau kita tengok kajian, orang Asia lebih akan lebih respon. So kita harap semua orang Asia, orang kita patut cubalah ya. Dan dengan rawatan itu kita mungkin dapat buat proses ni daripada menjuna macam ni, kita boleh jadi macam ni. Ya, tapi dia akan menjadi macam ni lebih kurang selama 3-4 tahun. Kalau kita bernasib baik 5-6 tahun. Tapi lepas tu dia akan tetap turun juga ya. Jadi di negara-negara maju, dia akan tengok dia sanggup bayar untuk ubat ni sebab dapat melambatkan pesakit itu memerlukan penjagaan atau masuk nursing home yang kos dia cukup tinggi ya di negara maju. Kalau kat UK dulu bila saya kerja kat sana, tapi ubat masih kena konsisten. Konsisten ambil saja ubatnya. Ubat tu tetap akan ambil sampai satu tahap kita akan naikkan dos dia, tapi sampai tahap dia dah tak boleh berfungsi lagi, masa tu untuk berhentilah. Dia hanya untuk menggalakkan orang tu dapat menguruskan diri, dapat berdikari. Tapi kalau sampai tahap perlu penjagaan, ubat tu tak berkesan lagi. Side effect ataupun kesan terhadap pengambilan ubat yang secara 5-6 tahun kita perlu konsisten. Ada side effect dia yang sering pesakit melaporkan adalah mungkin setakat bagi yang paling kerap digunakan, nama dia donepezil. Dulu dia keluar original Aricept. Dia setakat 15% mungkin mengalami sedikit perasaan loya atau mungkin cerit-berit. Tetapi kalau mereka dapat bertahan dan teruskan, biasanya dalam masa seminggu gejala itu akan susut. Ya. Badan dah boleh adaptasi dengan perubahan. Boleh. Tapi benda itu memang dapat kesan. Okey, kita nak tinjau satu lagi soalan di Facebook. Kita nak raikan Puziah Samsudin. Doktor, adakah makanan tambahan yang boleh diambil bagi melambatkan proses pelupa begini? Okey, terima kasih Puan Puziah. Itu doktor senyumnya, ada ke? Sebab sebenarnya saya sebagai doktor perubatan taklah belajar secara formal ya mengenai suplemen-suplemen ini. Nak menunjukkan keberkesanan satu ubat tu atau satu suplemen tu cukup susah ya. Kita makan banyak benda. Betul. Macam mana nak asingkan, nak tunjukkan. Tetapi sebenarnya ada satu herba asal dia daripada negeri China, ginkgo. Ya, ginkgo biloba, kita percaya ada kesan. Kalau tengok rata-rata, tengok mungkin 100,000 pesakit, observational study, nampak ada keberkesanan. Bagi mereka yang melupa, dia berkesan untuk menambahkan. Tapi sama ada kalau kamu mengambil ginkgo semasa kamu sihat dan akan mengelak daripada wajib, kita tak ada maklumat. Kita tak ada kajian saintifik yang membuktikan lah. Tapi jadi rata-rata untuk pesakit saya memang akan bagi ubat yang patut bagi, dan bagi mereka yang mampu, saya akan galakkan belilah, cubalah ginkgo. Maknanya kalau untuk prevent masih tak lagi ada. Cara paling elok nak prevent adalah gaya hidup, cara hidup yang sihat. Okey, yang paling penting kita fokuskan kembali kepada rutin yang asal, gaya hidup anda, macam mana anda mengetahui tentang kesihatan dan sebagainya. Dan nasihat ataupun pesanan yang paling penting untuk kita kongsikan bersama supaya mereka lebih faham dan kesedaran kecanaan itu lebih tinggi dalam kalangan rakyat Malaysia. Kita menjelang 2030. Macam mana yang kita kongsikan di awal tadi kan, negara kita negara tua, penuh dengan warga emas 15%. Jadi kitalah individu yang bertanggungjawab untuk memastikan sekurang-kurangnya mereka mampu untuk fungsional dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang sedar dan dah telah mengalami proses demensia ini, teruskan aktif, datang jumpa doktor, minta kalau pergi kepada klinik kesihatan atau GP swasta, minta dirujuk kepada pakar geriatrik, pakar warga emas yang berada di hospital. Tak ramai ya, di Malaysia hanya ada 33 yang bertugas di Kementerian Kesihatan Malaysia. Amalkan cara hidup, tetapkan aktif, penting itu mengawal perkara seperti kencing manis, darah tinggi, ambil rawatan nak mengelakkan stroke. Sebab stroke tu akan menambahkan risiko nak kena demensia. Lebih penting lagi menuju ke 2030 untuk orang muda yang tak capai warga emas lagi, ubah cara hidup, pastikan kencing manis, darah tinggi, kolesterol
terkawal, itulah sebab kerajaan bagi ubat percuma. Tapi ramai malangnya tak nampak kelebihan dia. Mungkin kalau dia terpaksa bayar duit, dia akan ambil. Ya? Lalu rasa berharga sikit. Ya, berhentikan isap ukut dan bagi yang lebih muda lagi, teruskan. Buat exercise, bagi saya galakkan sangat, riadah, bersenam. Ya, setengah jam sehari, sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Dia akan menambahkan aliran darah kepada otak dan akan ada kelebihan kepada semua bahagian organ-organ dalam badan kita. Jantung, paru-paru, kuatkan tulang, kurangkan osteoporosis bagi mereka yang sembelit, kurang sembelit, bahkan tidur lebih nyenyak, macam-macam. Semua kamu, anak-anak muda yang tak muda macam saya, tak muda sangat, tapi gaya hidup yang sihat sangatlah penting. Okey, kita berbalik kepada bagaimana sebenarnya nak mengelakkan keadaan-keadaan ini. Ianya bukan bermula daripada bila dah ada simptom, tetapi bermula daripada sekarang dengan kondisi ingatkan diri sendiri juga sebenarnya. Kadang-kadang kita rasa macam kita sihat je kan. Muda-muda ni semua kita semua sihat je kan. Tapi masih lagi perlu mengetahui apa yang terbaik untuk kita kongsikan bersama dengan anda. Satu lagi soalan Facebook daripada tadi, kita kata satu lagi kan. Sebab respon sangat baik daripada anda semua. Kali ini daripada Cik Cha. Hello Doktor TV3, adakah simptom insomnia juga boleh menjadi salah satu faktor masalah lupa atau demensia? Okey, terima kasih Cik Cha. Ini dia insomnia pula. Ini selalu berlaku pada anak-anak muda ni, saya kira kan, yang tak boleh tidur, yang ada masalah dalam tidur dan sebagainya. Bagaimana? Insomnia tu kemungkinan besar ada kaitan. Kita kena tengok sama pertama dari segi mereka yang mengalami demensia. Ya, dengan mereka mengalami demensia ada beberapa komplikasi yang berlaku yang melibatkan tingkah laku atau isu-isu psikologi yang kita temakan behavioral and psychological symptoms of dementia. Bagi mereka, sebahagian mereka akan mengalami isu masalah tidur dan mungkin waktu tidur dia tunggang terbalik, ya. Dia tidur siang, dia jaga malam. Kadang-kadang kerja. Dia reversal of dia punya sleep pattern, ya. Bagi mereka yang muda yang memang tidur tak tentu hala sebab macam-macam perkara atau dia kerja shift, kerja kilang, ya, kita sebenarnya tak ada bukti. Tapi kalau insomnia itu berpunca daripada stres atau isu-isu kemurungan, tak dapat tidur tu adalah satu simptom kemurungan, ya. Elok jumpa pakar dan terima rawatan. Boleh rawat, ya. Tapi memang terdapat bukti yang kemurungan di waktu muda, umur 20, 30, 40 akan menambahkan risiko kena demensia di waktu tua. Itu yang muda boleh juga kena demensia, kemurungan umur 60 ke 70. Terdapat sebahagian ahli akademik percaya bahawa itu adalah tanda awal demensia. Ya? Jadi di zaman awal dia boleh jadi tambah risiko kena demensia. Umur 60 dia mungkin satu tanda demensia. Wow. Okey, Datuk Doktor, untuk pengakhirannya nasihat, kalau tadi dah dengarkan apa tips kepada mereka yang untuk mengelakkan, tapi secara ringkas dan padat, apakah nasihat kepada mereka yang perlu menjaga orang Alzheimer, ada kondisi demensia? Mungkin sokongan daripada Datuk Doktor sendiri. Silakan. Kalau begitu, saya rasa penting kita jumpa seorang pakar warga emas, ya, sebab walaupun kita tak dapat nak merawat dan menyembuh, kita boleh kongsi beban, bagi sikit ilmu apa to expect, ya. Kalau kita tahu apa akan berlaku, saya rasa akan mengurangkan beban. Kalau kita tahu orang lain pun mengalami benda sama, benda itu membantu. Ya? Dan bagi mereka yang tak sampai, dan kita kena tahu, ya, demensia itu akan terus progresif. Akan sampai satu tahap dia perlu suap makan. Baik. Dan bagi yang lebih muda, tolonglah amalkan cara hidup, gaya hidup yang bagus. Kalau merokok tu berhentilah. Baik. Darah tinggi, kencing manis, kolesterol, kawal, dan exercise. Exercise lah yang akan betul-betul mengubah masa depan kamu. Baik, itu dia. Terima kasih Datuk Dr. Tunku Muzaffar Shah, Ketua Unit Geriatrik dari Hospital Selayang. Kita ucapkan selamat bertugas kembalinya esok. Terima kasih banyak-banyak walaupun begitu sibuk, luangkan masa bersama dengan kami. Untuk anda, ikuti kami setiap Ahad untuk perkongsian dari sudut kesihatan hanya untuk anda. Saya Ani Mizati. Assalamualaikum.